Yang tidak mungkin. Mustahil. Jerit Emily Walker, bekas komando Marine di Raja British, seolah-olah dia tidak percaya apa yang disaksikannya. Wanita berusia 30 tahun itu telah melalui pelbagai pertempuran, tetapi kejutan seperti ini adalah yang pertama baginya. Di lantai padang latihan, berselerakan semua peralatan yang telah disusunnya dengan penuh keyakinan. Dan di hadapannya, seorang lelaki dari Malaysia yang kelihatan seperti pelancong biasa berdiri tenang. Siapa awak sebenarnya? Suara Emily yang bergetar bergema di padang latihan. Semua orang di sekeliling tidak dapat berganjak. Hanya 10 minit yang lalu, mereka menjangkakan keputusan yang sama sekali berbeza. Lelaki yang kelihatan biasa itu membuka mulut. Saya cuma seorang pelancong biasa. Jawapan rendah dirinya itu sebaliknya menimbulkan kejutan yang lebih besar. Apa yang sebenarnya berlaku? Hadirin sekalian, dari sinilah kisah sebenar bermula. Jika Anda ingin tahu kesudahan yang mengejutkan, sila langgan saluran ini. Kami menyediakan pelbagai kisah kehidupan yang dimuat naik setiap hari. Lebih baik lagi jika Anda menghidupkan notifikasi juga. Baiklah, mari kita putar kembali masa dan ceritakan kisah sebenar. 2 hari sebelumnya, Clea dan Pusat Pengalaman Latihan Tentera. 2 hari sebelumnya, Lapangan Terbang Antarabangsa, Kuala Lumpur, Clea, Arif bin Ahmad. Seorang pemuda berusia 29 tahun. Keluar dari balai ketibaan dengan beg galas di belakangnya. Kemeja tee biasa, seluar jeans, dan beg galas lusuh di bahunya. Dia kelihatan seperti pelancong Malaysia biasa di mana-mana sahaja. Arif membuka buku panduan pelancong di tangannya, kepalanya sengit sedikit. Menara berkembar Petronas. Batu Caves. Matanya berhenti pada satu halaman ketika dia membelek buku panduan itu. Ia adalah iklan Pusat Pengalaman Latihan Ketenteraan Malaysia. Fasiliti pengalaman tentera. Arif berfikir sejenak. Sejak kecil, dia mempunyai kekaguman yang samar-samar terhadap tentera. Namun, dia sebenarnya dikecualikan daripada perkhidmatan tentera. Disebabkan fizikalnya yang rendah dan kecil, dia gagal dalam pemeriksaan kesihatan. Tak salah mencuba sekali, Arif membuat keputusan yang tak dijangka. 2 hari kemudian, Pusat Pengalaman Latihan Ketenteraan di pinggir sebuah bandar di Malaysia. Arif ragu-ragu di pintu masuk. Fasiliti itu kelihatan lebih serius daripada yang dijangka. Pagar dawai berduri, kenderaan tentera, suasana menekan semuanya membanjirinya. Tersalah pilihan ke? Namun dia sudah membayar yuran. Arif memberanikan diri masuk. Di kaunter pendaftaran, seorang staf wanita muda menyambutnya. Selamat datang. Encik yang akan menyertai program hari ini, kan? Ya, tapi programnya tak susah sangat, kan? Melihat ekspresi risau Arif, staf itu tersenyum dan menjawab, "Jangan risau, ada program untuk pemula juga. Sila isi borang pendaftaran dulu." Semasa mengisi borang, Arif ragu-ragu di bahagian pekerjaan, dan dia perlahan-lahan menulis tiada pekerjaan. Dia fikir tidak perlu memberikan penjelasan yang rumit. "Baik, encik. Kalau begitu, mari saya tunjukkan bilik peralatan." Di bilik peralatan, sudah ada beberapa orang. Mereka adalah pelancong sebaya Arif, tetapi semuanya kelihatan yakin diri. Oh, orang Malaysia pun ada. Seorang lelaki British, Mark, berkata kepada rakannya, "Dengan fizikal macam tu, dia boleh ke? Nampak kecil je." Arif buat-buat tak dengar kata-kata itu. Dia sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu. Ia adalah kata-kata yang sentiasa didengarnya sejak kecil. Baiklah semua, mari saya perkenalkan pegawai yang akan mengendalikan latihan hari ini. Bersama kata-kata staf itu, seorang wanita muncul. Wanita berambut perang, tinggi, dan berpenampilan hebat. Emily Walker. Selamat pagi, saya Emily Walker. Bekas anggota Komando Marine di Raja British dan kini menjadi jurulatih tentera di sini. Perkenalan Emily membuatkan orang ramai teruja. Nama Komando Marine di Raja British saja sudah cukup mengagumkan. Hari ini Anda semua akan menjalani latihan tentera asas. Ujian fizikal, halangan, dan latihan taktik mudah. Semasa Emily menerangkan, matanya tertumpu pada Arif, dan keningnya sedikit berkerut. Arif perasan pandangan itu, tetapi tetap berdiri tenang. Dia memang seorang yang pendiam, dan lebih berhati-hati dalam persekitaran baru. Ada soalan, beberapa orang mengangkat tangan, tetapi Arif hanya mengangguk tenang.
Baiklah, kalau begitu. Sila tukar pakaian di bilik persalinan dan berkumpul di padang latihan. Orang ramai bergerak ke bilik persalinan. Arif juga mengikuti mereka dengan tenang. Ujian kekuatan fizikal, permulaan salah faham. Di bilik persalinan, Arif menukar pakaiannya kepada baju sukan hitam biasa yang dibawanya. Berbanding pakaian sukan peserta lain yang berwarna-warni, dia kelihatan sangat ringkas, tetapi Arif tidak peduli. Betul ke dia tu? Dengan fizikal macam tu, risau juga. Arif tetap berdiam diri mendengar bisikan dari belakang. Dia sudah lama terbiasa dengan pandangan seperti ini. Keluar ke padang latihan, Arif melihat sekeliling. Ia lebih luas dan teratur daripada yang disangkanya. Pelbagai halangan dan peralatan latihan tersusun rapi. Mampukah aku melakukan semua ini? Dia risau, tetapi pada masa yang sama ada rasa teruja yang pelik. Emily keluar ke tengah padang. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulakan secara serius. Pandangan tajamnya sekali lagi menangkap Arif. Dan kali ini ekspresinya lebih bermakna. Arif masih tidak menyedari bagaimana sikapnya yang tenang dan rendah diri telah menimbulkan salah faham. Dan dia sama sekali tidak menduga bahawa salah faham kecil ini akan berkembang menjadi situasi yang luar biasa. Pertama, kita akan mulakan dengan ujian fizikal ringkas, kata Emily berdiri megah di hadapan peserta. Pandangannya secara semula jadi tertumpu pada Arif. Tekan tubi 30 kali, bangkit tubi 50 kali, dan larian 2 kilometer. Semua boleh, kan? Peserta lain mengangguk yakin. Hanya Arif yang berdiri tenang. Ada sesiapa yang tak boleh? Soalan Emily bercampur dengan nada sinis yang samar. Pandangannya jelas ditujukan kepada Arif. Tidak, saya boleh, jawab Arif perlahan. Suaranya kedengaran kecil dan kurang yakin. Betul ke? Jangan paksa diri. Kalau cedera, kami yang kena bertanggung jawab. Peserta lain ketawa kecil. Muka Arif merah, tapi dia tak berkata apa-apa. Baiklah, mari kita mulakan. Dari tekan tubi, ujian fizikal bermula. Peserta lain semuanya berjaya melakukannya dengan mudah. Terutama seorang lelaki British bernama Mark menunjukkan kebolehan yang mengagumkan. Bagus sekali, Mark. Memang berbeza orang yang ada pengalaman tentera. Emily memuji Mark. Mark bangga bercerita bahawa dia pernah berkhidmat dalam tentera British. Dan akhirnya tiba giliran Arif. Baiklah, seterusnya. Siapa nama tadi? Arif. Encik Arif. Dah sedia? Nada Emily kedengaran seperti dia sudah menjangkakan hasilnya. Arif mengambil posisi tekan tubi. Ditemani pandangan orang ramai, dia memulakan latihan dengan tenang. 1, 2, 3. Yang mengejutkan, pergerakan Arif sangat stabil. Berbeza dengan peserta lain yang termengah-mengah dan kelihatan susah, dia mengekalkan rentak yang konsisten. 15, 25. Ekspresi Emily sedikit berubah. Ini adalah pemandangan yang tak dijangka. 30. Arif selesai tekan tubi terakhir. Dia sedikit termengah-mengah, tetapi kelihatan lebih santai daripada orang lain. Tak teruk, kata Emily acuh tak acuh. Tetapi di matanya, masih ada bayangan keraguan. Bangkit tubi dan larian juga sama. Arif mencapai keputusan yang sederhana dalam semua item. Bukan yang terbaik, tetapi tidak ketinggalan. Sekejap, Emily tiba-tiba memanggil Arif. Adakah awak selalu bersenam? Oh, kadang-kadang saya pergi gym. Jawapan Arif terlalu merendah diri. Sebenarnya, dia berlari setiap pagi, tetapi dia rasa tidak perlu membangga diri. Begitu. Tapi untuk fizikal macam ni, stamina awak tak dijangka. Kata-kata Emily bercampur dengan rasa tak senang. Seolah-olah dia tak puas hati kerana ramalannya meleset. Terima kasih, jawab Arif dengan rendah diri. Tapi latihan tentera sebenar bukan macam ni. Ujian fizikal hanyalah permulaan. Emily berkata kepada peserta lain. Untuk menjadi askar sejati, kekuatan mental paling penting. Terutama keupayaan membuat keputusan dan kepimpinan dalam situasi ekstrem. Pandangannya sekali lagi tertumpu pada Arif. Sudah tentu, bukan semua orang boleh menjadi askar. Ada kualiti semula jadi. Terutama orang Asia. Emily berhenti. Dia sedar bahawa percakapannya yang terlalu terus terang boleh menimbulkan masalah. Maaf. Bukan begitu maksud saya, tapi perbezaan budaya.
Emily yang kalut cuba membetulkan diri. Arif tersenyum pahit. Situasi seperti ini sudah berulang kali dialaminya. Tak mengapa, jawab Arif tenang, membuatkan Emily lebih tidak selesa. Jika Arif marah atau membantah, dia mungkin dapat mengesahkan rasa superioritinya, tetapi sikap tenang Arif membuatnya rasa kosong. Kursus halangan, keraguan Emily bertambah. Baiklah, mari kita berpindah ke kursus halangan. Emily cuba mengubah suasana. Kursus halangan itu kelihatan agak rumit dan sukar. Panjat tali, panjat dinding, merangkak, dan palang monyet. Pelbagai kursus disediakan. Kursus ini adalah sama dengan yang digunakan dalam latihan tentera sebenar. Had masa 5 minit. Emily menerangkan sambil menunjukkan contoh. Memang bekas tentera. Pergerakannya sangat cekap dan pantas. Wah, hebatnya. Peserta lain mengagumi. Emily menunjukkan ekspresi puas. Sekarang, coba seorang demi seorang. Mark dulu. Mark melangkah ke hadapan dan memulakan kursus. Kemampuannya juga agak baik. Walaupun tidak sebaik Emily, dia berjaya menyelesaikan kursus itu. Bagus sekali. Memang berbeza orang yang ada pengalaman tentera. Emily memuji Mark lagi. Peserta lain juga mencuba satu demi satu. Ada yang berjaya, ada yang menyerah separuh jalan. Dan akhirnya tiba giliran Arif. Encik Arif, dah sedia. Jangan paksa diri, boleh menyerah separuh jalannya. Kata-kata Emily sudah mengandungi rasa prihatin yang mengandaikan Arif akan berputus asa. Ya, saya akan cuba. Arif menjawab dengan tenang, lalu berdiri di garisan permulaan. Ditemani pandangan orang ramai, dia menarik nafas dalam-dalam. Dan dalam hati, dia berkata, buat macam biasa saja. Arif sama sekali tidak berniat untuk mendedahkan identiti sebenarnya. Dia hanya ingin menikmati pengalaman ini sebagai pelancong biasa. Namun, dia belum tahu bahawa kadang-kadang usaha untuk menjadi biasa pun boleh kelihatan luar biasa. Mula. Dengan isyarat Emily, Arif berlari ke arah kursus. Sejak halangan pertama, panjat tali, pergerakannya sudah berbeza daripada orang lain. Sementara peserta lain bergelut memanjat dengan susah payah, Arif memanjat tali dengan pergerakan yang sangat semula jadi. Emily menahan nafas sedikit. Halangan kedua, panjat dinding, juga sama. Pergerakan Arif tidak ada yang sia-sia. Seolah-olah dia sudah biasa dengan latihan seperti itu. Sekejap, mata Emily menjadi tajam. Hingga ke merangkak dan palang monyet, Arif menyelesaikan semua kursus dengan sangat stabil. Masanya juga hampir sama dengan Mark. Masa 4 minit 30 saat. Emily mengumumkan masa, tetapi ekspresinya rumit. Rekod yang bagus. Arif menundukkan kepalanya kepada Emily yang berkata acuh tak acuh. Terima kasih. Mungkin nasib baik. Jawapan Arif yang rendah diri itu semakin menguatkan keraguan Emily. Nasib baik? Dalam kursus halangan ada nasib baik? Emily menggumam. Dia teringat kembali pergerakan Arif. Jelas ada sesuatu yang berbeza. Adakah awak pernah menjalani latihan seperti ini? Tidak, ini kali pertama. Jawapan Arif adalah benar. Latihan pengalaman seperti ini memang kali pertama baginya. Tapi pergerakan awak nampak cukup mahir. Saya cuma suka bersenam saja, jawab Arif tetap merendah diri. Emily menunjukkan ekspresi tidak puas hati. Namun, dia tidak mempunyai bukti kukuh. Latihan taktikal. Strategi Arif yang mengejutkan. Baiklah, sekarang kita beralih ke program terakhir. Emily membawa peserta ke tempat lain. Itu adalah padang latihan taktik. Di sini kita akan melakukan latihan taktik ringkas, terutamanya menguji kerja berpasukan dan kepimpinan. Padang latihan itu dipasang dengan pelbagai halangan dan sasaran. Kita akan dibahagikan kepada 2 pasukan untuk simulasi pertempuran. 1 pasukan menyerang, 1 lagi bertahan. Emily menerangkan sambil membahagikan peserta kepada 2 pasukan. Arif ditempatkan dalam pasukan pertahanan. Sila pilih seorang ketua untuk setiap pasukan. Dalam pasukan menyerang, Mark secara semula jadi menjadi ketua. Pengalaman tenteranya adalah kelebihan besar, tetapi dalam pasukan pertahanan tiada siapa yang tampil. Semua, termasuk Arif, kelihatan kurang pengalaman. Habis tu, macam mana kita ni, kata seorang anggota pasukan pertahanan. Ada orang kena jadi ketua, tapi saya tak yakin. Saya pun.
Akhirnya, semua pandangan tertumpu pada Arif. Dia tiada pilihan selain menjadi ketua. Saya cuba, Arif mengangkat tangan dengan enggan. Baiklah, jadi, encik Arif ketua pasukan pertahanannya. Emily menunjukkan ekspresi puas. Seolah-olah dia dapat menonton tontonan yang menarik. Sekarang, setiap pasukan diberikan masa 10 menit untuk merancang strategi. Masa merancang bermula. Dalam pasukan menyerang, Mark merancang dengan baik musuh. Nampak gayanya serangan dari depan tak berapa bagus, lebih baik kita serang dari sisi. John buat lencongan dari kiri, Peter dari kanan. Arahan Mark sistematik dan logik. Sementara itu, pasukan pertahanan kelam kabut. Macam mana kita nak buat ni? Kita cuma perlu bertahan, kan? Tapi tak tahu nak bertahan di mana. Sementara rakan sepasukan keliru, Arif memandang sekeliling padang latihan dengan tenang. Topografi, kedudukan halangan, tempat bersembunyi. Matanya cepat memahami keseluruhan situasi. Arif berfikir sejenak, kemudian memanggil rakan sepasukannya. Macam mana kalau kita buat begini? Arif mula menerangkan sambil melukis rajah ringkas. Pihak lawan mungkin akan menyerang dari sisi, dari depan terlalu jelas. Macam mana awak tahu? Ketua pasukan menyerang cakap dia ada pengalaman tentera, kan? Orang macam tu mestilah guna taktik standard. Analisis Arif sangat tepat. Jadi, kita letak seorang di sini, seorang di sana, dan 2 orang tunggu di tengah. Tapi kalau tengah kosong, bahaya, kan? Sebaliknya, tengah yang kosong itulah perangkap. Kalau pihak lawan cuba ambil tengah, kita boleh kepung mereka dari sisi. Rakan sepasukan yang mendengar penjelasan Arif mengangguk. Ia lebih logik dan meyakinkan daripada yang disangka. Dan yang paling penting, Arif berhenti sejenak. Kesabaran, pertahanan tak boleh terburu-buru. Tunggu sampai pihak lawan buat silap. Kata-katanya penuh keyakinan. Kedengaran seperti orang yang berpengalaman. Wah, lebih strategik daripada yang saya sangka, kata seorang rakan sepasukan kagum. Cuma belajar dari permainan video saja, jawab Arif lagi dengan rendah diri. Masa tamat. Baiklah, kita mulakan simulasi. Dengan isyarat Emily, pertempuran bermula. Pasukan menyerang seperti yang dijangka, cuba menyerang dari sisi. Tetapi pasukan pertahanan sudah bersedia. Apa? Strategi kami dah dibaca ke? Mark terkejut. Dia menyangka rancangan itu sempurna, tetapi respons pasukan pertahanan terlalu tepat. Tukar strategi. Pergi ke tengah. Mark segera mengubah rancangan, tetapi pasukan pertahanan juga sudah menjangkakan itu. Sekarang, dengan isyarat Arif, pasukan pertahanan menyerang balas. Masa yang sempurna. Hasilnya, pasukan pertahanan menang besar. Mark menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pengalaman tenteranya sama sekali tidak berguna. Emily juga sama, matanya tajam menusuk Arif. Encik Arif, awak betul-betul tak ada pengalaman tentera, kan? Suara Emily penuh dengan keraguan. Ya, tak ada, jawab Arif tenang seperti biasa. Kalau begitu, bagaimana awak tahu taktik-taktik macam ni? Cuma berfikir secara logik saja. Emily ketawa mengejek. Logik? Awak rasa taktik macam ni logik ke? Suasana semakin tegang. Adakah awak menipu? Soalan langsung Emily membuat peserta lain turut berasa tegang. Tidak. Arif menggelengkan kepala. Cabaran Emily, pertarungan 1 lawan 1. Kalau begitu, buktikanlah. Apa? Bertarung 1 lawan 1 dengan saya. Jika awak betul-betul tidak ada kebolehan, awak pasti kalah. Emily berkata dengan provokatif. Arif bingung. Kenapa? Takut kebolehan awak terbongkar? Kata-kata Emily semakin agresif. Atau memang awak berniat menipu kami dari awal? Seronok, kan? Memperbodohkan orang British yang bodoh? Ekspresi Arif menjadi tegang. Bukan begitu maksud saya. Kalau begitu, buktikanlah bahawa awak hanyalah seorang pelancong biasa. Emily mendekat lagi. Pertarungan 1 lawan 1. Bagaimana? Arif mengeluh sedikit. Dia tidak mahu situasi ini, tetapi ia semakin membesar. Oh, mungkin awak pandang rendah saya sebab saya perempuan? Emily berkata mengejek. Tidak begitu. Kalau begitu, apa masalahnya? Kalau cuma pelancong biasa, kenapa ragu-ragu? Akhirnya Arif mengeluh. Situasi ini sudah tidak dapat dielakkan lagi. Baiklah, mari kita lakukan.
Mendengar jawapan Arif, Emily tersenyum puas. Baiklah, kalau begitu, mari kita tentukan syaratnya. Syarat? Ya. Jika saya menang, Emily berfikir sejenak. Awak perlu mengaku bahawa awak seorang penipu di hadapan semua orang. Dan jika saya menang, Arif bertanya perlahan. Emily tersenyum penuh keyakinan. Itu mustahil, tapi apa yang awak inginkan? Arif berfikir sejenak, dan perlahan-lahan dia membuka mulut. Minta maaf atas prasangka dan penghinaan awak terhadap saya. Senyuman Emily membeku. Prasangka? Ya. Awak mengabaikan saya dari awal, kerana saya orang Malaysia, kerana fizikal saya kecil. Emily terkejut. Tak, bukan begitu. Jika bukan, kenapa hanya saya yang awak curigai? Bantahan tenang Arif membuatkan Emily kehilangan kata-kata. Keadaan menjadi senyap. Peserta lain juga mula memahami situasi dengan tepat. Baiklah, Emily mengetap gigi. Tapi saya akan tambah satu syarat lagi. Apa? Jika awak menang, saya akan minta maaf. Tapi jika saya menang, Emily tersenyum nakal, awak akan temankan saya satu malam. Semua terkejut. Kenapa begitu? Takkan itu pun tak boleh? Emily berkata provokatif. Arif mengeluh panjang. Situasi menjadi aneh. Tetapi dia tidak boleh berundur sekarang. Baiklah. Mendengar jawapan Arif, Emily tersenyum yakin akan kemenangan. Namun, dia masih tidak tahu dengan siapa dia akan bertarung. Pertarungan bermula, ujian fizikal dan kemahiran. Baiklah, mari kita tetapkan peraturan pertarungan. Emily berkata dengan ekspresi yakin. Ada 3 acara, daya tahan fizikal, kemahiran, dan gusti. Peserta lain menahan nafas memerhati. Suasana menjadi lebih serius daripada yang dijangka. Pertama, ujian daya tahan tekan tubi. Siapa yang dapat melakukan lebih banyak, dia menang. Kedua, serangan masa kursus halangan. Dan yang ketiga, Arif bertanya perlahan. Gusti, sudah tentu dengan memakai peralatan keselamatan, jadi jangan risau. Emily berkata mengejek. Kalau takut, boleh mengalah sekarang. Tidak, saya akan lakukannya. Jawapan tegas Arif sedikit mengejutkan Emily. Betul ke? Jangan menyesal nanti. Saya rasa tak akan menyesal. Jawapan tenang Arif membuat kening Emily sedikit berkerut. Baiklah, mari kita mulakan. Acara pertama, ujian daya tahan tekan tubi bermula. Emily menunjukkan contoh terlebih dahulu. Memang bekas tentera. Kemampuannya sangat mengagumkan. 1, 2, 3. Pergerakannya sangat tepat dan stabil. 50, 60, 70. Hebat betul, peserta lain kagum. 90, 100, 110. Emily akhirnya melakukan 120 kali. Rekod yang sangat mengagumkan. Ini saja cukuplah. Emily mengatur nafas ringan sambil memandang Arif. Giliran awak. Arif meniarap di lantai dengan tenang. Semua pandangan tertumpu kepadanya. Mula, Arif memulakan tekan tubi. 1, 2, 3. Pada awalnya kelihatan biasa. Tetapi lama-kelamaan, mereka menyadari ada sesuatu yang berbeza. 20, 30, 40. Pernafasan Arif sama sekali tidak terganggu. Dia kelihatan santai seolah-olah sedang melakukan pemanasan badan. 60, 70, 80. Ekspresi Emily semakin tegang. 110, 120. Arif menyamai rekod Emily. Tetapi dia tidak berhenti. 130, 140, 150. Macam mana? Emily menunjukkan ekspresi tidak percaya. 160, 170. Akhirnya Arif berhenti. 170 kali. Arif mengatur nafas ringan sambil berdiri. Dia sedikit berpeluh, tetapi tidak kelihatan terlalu letih. Tak mungkin. Emily terkejut. Awak bersenam dengan gigih, kan? Bersenam gigih, takkan dapat rekod macam ni? Emily menjerit. Cuma stamina saya lebih dari orang lain, jawab Arif dengan nada bersahaja, membuatkan Emily lebih marah. Baiklah, kita beralih ke acara seterusnya. Acara kedua, serangan masa kursus halangan bermula. Emily memulakan dahulu. Kali ini, dia serius. Dia mengeluarkan segala kekuatannya. Panjat tali, panjat dinding, merangkak kepala monyet. Pergerakannya artistik. Dia mempamerkan bentuk dan kelajuan yang sempurna. Masa 3 minit 15 saat.
Rekod yang cukup tinggi, cuba menang juga kali ini. Emily berkata dengan nada mencabar. Arif berdiri di garisan permulaan. Dia memerhati kursus itu sejenak, dan dalam hati, dia menggumam. Yang ni kena buat ala kadar saja. Arif masih cuba menyembunyikan kebolehan sebenarnya. Mula, Arif berlari. Sejak tali pertama, perbezaannya sudah jelas. Pergerakan Arif sama sekali tidak ada yang sia-sia. Pergerakan itu, Emily melihat pergerakan Arif dengan teliti. Dia rasa seperti pernah melihatnya. Pada panjat dinding, Arif melompat melepasi dalam satu lompatan. Ketinggian yang biasanya memerlukan beberapa percubaan oleh orang biasa, dia melepasi dalam satu cubaan. Macam mana dia boleh melompat macam tu? Merangkak juga sama. Pergerakan Arif seperti air mengalir, sangat semula jadi. Dan akhirnya palang monyet. Saat Arif memegang palang monyet, pergerakannya berubah sepenuhnya. 1, 2, 3. Pergerakannya di palang monyet seperti ahli gimnastik. Itu teknik palang monyet tentera. Emily bergumam dengan terkejut. Masa 2 minit 40 saat. Rekod yang mengalahkan rekod Emily sebanyak 35 saat. Suasana menjadi senyap. Semua orang memandang Arif dengan ekspresi tidak percaya. Encik Arif, suara Emily bergetar. Awak betul-betul kata tak ada pengalaman tentera, kan? Ya, tak ada. Arif tetap tenang. Kalau begitu, di mana awak belajar teknik-teknik macam tu, terutama pergerakan palang monyet? Cuma tengok video di internet saja. Emily terkejut. Video di internet? Awak rasa boleh dapat kemahiran macam tu dari video di internet? Saya banyak berlatih. Di mana? Di gym dekat rumah. Jawapan Arif adalah benar. Sebenarnya, dia berlatih setiap hari. Cuma dia tidak memberitahu alasannya. Baiklah. Emily mengetap gigi. Acara terakhir masih ada, kan? Ya, Gusti. Kali ini awak tak boleh menipu lagi. Emily menunjukkan ekspresi tegas. Saya tak pernah menipu pun, jawab Arif tenang, membuatkan Emily lebih marah. Gusti, pendedahan kebenaran. Sila pakai pelindung badan. Mereka berdua memakai topi keledar dan pelindung. Peraturannya mudah. Siapa yang menjatuhkan lawan ke lantai atau membuat lawan menyerah kalah, dia menang. Baik, Arif mengangguk. Dah sedia. Emily mengambil posisi bertarung. Posisinya sempurna. Itu adalah seni mempertahankan diri yang dipelajari di Komando Marine Diraja British. Arif juga mengambil posisi, tetapi penampilannya kelihatan biasa. Mula. Emily menyerang terlebih dahulu. Pukulan yang pantas dan tepat, tetapi Arif mengelak. Terlalu semula jadi, seolah-olah dia sudah menjangkakan. Emily terkejut. Dia cuba menyerang bertubi-tubi. Tendangan kiri dan kanan juga dilepaskan. Tetapi Arif mengelak semua serangan dengan pergerakan minimum. Pelik. Emily terkejut. Serangannya memang tepat, tetapi Arif mengelak seolah-olah dia tahu. Ada sesuatu yang tak kena. Emily berhenti bergerak. Awak ni siapa sebenarnya? Saya cakap, cuma pelancong biasa. Jawapan Arif tetap rendah diri, tetapi tiada siapa yang percaya lagi. Pelancong takkan boleh bergerak macam tu. Dia mesti sembunyikan sesuatu. Peserta lain berbisik-bisik. Emily tidak dapat menahan diri lagi. Baiklah, saya akan tunjukkan kebolehan sebenar saya. Dia memulakan serangan serius. Kali ini dia bersungguh-sungguh. Tetapi hasilnya sama. Arif terus mengelak semua serangan. Kenapa begitu? Emily termengah-mengah. Dan pada saat itu, Arif menyerang buat kali pertama. Pergerakan yang sangat mudah. Tetapi dalam sekelip mata, Emily sudah terjatuh ke lantai. Apa yang berlaku? Emily tidak faham apa yang terjadi. Arif menghulurkan tangan. Awak tak apa-apa. Awak ni siapa sebenarnya? Emily bertanya dengan suara bergetar. Arif berfikir sejenak. Sudah sukar untuk menyembunyikannya lagi. Dia memandang bibir semua orang. Akhirnya, kebenaran akan terbongkar. Saya Arif berhenti sejenak. Semua pandangan tertumpu padanya. Saya kata saya cuma pelancong biasa. Jangan menipu. Emily menjerit. Macam mana pelancong biasa boleh bergerak macam tu? Terutama teknik terakhir. Suara Emily bergetar. Itu adalah seni mempertahankan diri gaya tentera. Dan teknik yang sangat tinggi. Setahu saya, hanya pasukan khas saja yang boleh menggunakan teknik itu. Peserta lain tercungap-cungap. Pasukan khas? Tak mungkin. Arif mengeluh panjang. Dia tidak boleh menyembunyikannya lagi.
Baiklah, tapi saya memang cuma datang untuk melancong saja. Kalau begitu, beritahu identiti sebenar awak. Emily berkata dengan bingung. Arif ragu-ragu sejenak. Kemudian akhirnya membuat keputusan, saya berasal dari pasukan khas Laut Tentera Laut Diraja Malaysia. Mendengar kata-kata Arif, muka Emily menjadi pucat. Pascal. Emily tahu dengan tepat apa itu Pascal. Unit elit Tentera Laut Diraja Malaysia. Salah satu pasukan khas yang diiktiraf di dunia. Sekejap, Mark mencela. Pascal tu, sama level dengan Marine kita, kan? Bukan sama level, Emily menggumam. Mereka menjalani latihan yang jauh lebih keras daripada kita, terutama di Laut Malaysia yang ganas, tempat yang melakukan latihan penyamaran bawah air. Peserta lain terkejut mendengar penjelasan Emily. Berasal dari unit macam tu? Tak percaya. Arif mengangguk. Saya berkhidmat selama 5 tahun. 5 tahun? Ya, dan bersara tahun lepas. Emily merasakan kakinya lemah. Jadi awak mempermainkan saya dari awal? Tidak, bukan begitu. Arif menggelengkan kepala. Saya memang cuma datang melawat saja. Tak nak cakap pasal tentera. Kenapa? Ada sebab yang rumit. Saya cuma nak mengembara sebagai orang biasa. Emily akhirnya mula memahami situasi. Jadi saya, ya, awak memandang rendah saya dari awal, kan? Mendengar kata-kata tenang Arif, muka Emily merah padam. Saya betul-betul tak apa-apa. Saya faham, Arif malah cuba menenangkan Emily. Ramai orang berfikir begitu. Orang Malaysia kecil, lemah. Tapi awak dah tahu itu salah, kan? Emily terdiam. Saya tak bermaksud nak membanggakan diri, cuma nak mengembara dengan tenang. Tapi saya terus mencabar awak, memandang rendah awak. Suara Emily bergetar. Betul, Arif mengangguk, tapi saya faham. Mungkin saya yang buat awak fikir begitu pada awalnya. Tidak, tak ada alasan. Emily menjerit. Saya betul-betul teruk. Peserta lain juga menunjukkan ekspresi serius. Semua orang bersetuju dengan prasangka Emily. Memandang rendah orang hanya kerana dia orang Malaysia, itu betul-betul tak boleh dimaafkan. Emily tunduk. Tapi kenapa awak begitu tenang? Kenapa awak tak marah? Tak ada sebab nak marah, kata Arif bersahaja. Saya pun dulu banyak menerima pandangan serupa. Dulu juga? Ya, sebelum masuk tentera, saya betul-betul lemah. Kecil dan kurus. Arif teringat masa lalu. Sebab itu orang sekeliling mengejek saya. Di sekolah, di masyarakat. Sebab itu awak masuk tentera? Ya. Sebab nak jadi kuat. Pengakuan jujur Arif membuatkan semua orang mendengar. Pada mulanya memang susah sangat. Susah nak ikut latihan. Tapi awak berjaya mengatasinya. Momen nak menyerah kalah tak terkira banyaknya. Tapi, Arif berhenti sejenak. Saya nak buktikan kepada orang yang mengejek saya yang saya boleh lakukannya. Air mata mengalir di mata Emily. Tapi saya memandang awak dengan pandangan yang sama lagi. Saya dah cakap tak apa-apa, ulang Arif sekali lagi. Tapi awak dah tahu sekarang, jadi tolong jangan buat lagi. Ya, Emily mengangguk. Tapi ada satu soalan. Apa? Kenapa awak tak beritahu dari awal? Kalau tidak, perkara ni takkan berlaku. Arif tersenyum pahit. Kalau begitu, awak takkan kenal saya yang sebenar, kan? Apa maksud awak? Bila saya kata saya dari Pascal, semua orang tiba-tiba ubah sikap, takut, atau terlalu hormat. Saya cuma nak dilayan sebagai orang biasa. Emily faham. Jadi awak menyembunyikannya. Ya, tapi dah terbongkar. Arif ketawa. Saya minta maaf. Betul-betul minta maaf. Emily memohon maaf dengan ikhlas. Saya terlalu terperangkap dalam prasangka. Selagi awak faham sekarang, tak apa-apa. Arif menghulurkan tangan. Nak mula semula tak. Emily menyambut tangan itu. Ya, pada saat itu, tepukan gemuruh kedengaran dari sekeliling. Betul-betul menyentuh hati. Hebat. Peserta lain memberi tepukan ikhlas. Omong-omong, Mark berkata dengan teragak-agak. Macam mana dengan hasil pertarungan tu? Semua orang tiba-tiba senyap. Emily memandang Arif. Saya kalah. Kalau begitu. Seperti yang dijanjikan, saat Arif mula berkata, Emily terlebih dahulu membuka mulut. Ya, saya akan minta maaf. Emily berdiri tegak di hadapan Arif dan tunduk hormat. Encik Arif, saya betul-betul minta maaf. Saya mohon maaf atas prasangka,
penghinaan dan tingkah laku biadab saya. Mendengar permohonan maaf ikhlas Emily, Arif mengangguk. Saya terima. Terima kasih. Emily mengangkat mukanya. Di matanya, tiada lagi keangkuhan. Tapi saya juga ada satu perkara nak minta maaf. Arif berkata, kerana tidak jujur dari awal. Tidak, itu hak awak, Emily berkata tergesa-gesa. Setiap orang ada masa lalu yang mereka tidak mahu ceritakan. Terima kasih, Arif tersenyum. Pada masa itu, Emily tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, tapi ya, ada satu syarat lagi kan? Semua orang akhirnya teringat, syarat temankan saya satu malam. Suasana tiba-tiba menjadi janggal. Arif dan Emily saling berpandangan. Apakah syarat ini akan berlaku? Dan apakah makna pertemuan ini bagi mereka berdua? Kisah ini belum berakhir. Keheningan janggal menyelubungi. Emily membuka mulut dengan teragak-agak. Syarat yang itu. Oh, lupakan saja, Arif berkata terlebih dahulu. Saya yang salah kerana memberikan syarat seperti itu. Tidak, Emily berkata tergesa-gesa. Saya yang mulakan dulu. Betul-betul memalukan. Kita berdua cuma terbawa-bawa emosi saja, Arif berkata dengan nada memahami. Pada masa itu, seorang peserta mengangkat tangan dengan teragak-agak. Kalau tak keberatannya, saya ingin tahu latihan spesifik apa yang awak terima di pasukan khas. Peserta lain juga mengangguk. Saya pun nak tahu, pasukan khas Malaysia tu macam mana? Arif ragu-ragu sejenak. Tak perlu cerita terperinci sangat, kan? Tidak. Emily mencela. Saya betul-betul nak tahu. Sebagai rakan tentera? Kita berdua kan bekas tentera. Mendengar kata-kata Emily, Arif mengangguk. Baiklah, saya akan cerita sedikit. Arif perlahan-lahan membuka mulut. Kisah Paskal, latihan Minggu Neraka. Pasukan khas laut, atau ringkasnya Paskal, adalah unit khas tentera laut di Raja Malaysia, Arif mula menerangkan. Pada asalnya, tugas mereka adalah untuk serbuan kapal. Tetapi sebenarnya, mereka juga mengendalikan operasi di darat, udara, dan bawah air. Latihan macam mana yang awak terima? Secara asasnya, ia bermula dengan latihan yang dipanggil Minggu Neraka, Arif menjelaskan. Minggu Neraka, maksudnya seminggu seperti neraka. Kami hanya tidur 34 jam sehari dan terus berlatih tanpa henti. Peserta menunjukkan ekspresi terkejut. Cuma 34 jam sehari, selama seminggu, tak percaya, itu baru permulaan saja, Arif menyambung. Latihan bawah air adalah neraka sebenar. Latihan apa? Emily menunjukkan minat seperti pakar. Kami perlu berenang selama 2 jam di laut di bawah suhu beku. Tanpa baju selam, kulit terdedah, muka Emily menjadi pucat. Itu latihan yang melampaui batas manusia. Pada awalnya, saya pun fikir begitu. Arif tersenyum pahit. Tapi batas manusia sebenarnya lebih tinggi daripada yang disangka. Tak percaya awak boleh bertahan, kata peserta lain. Momen nak menyerah kala tak terkira banyaknya. Arif teringat masa lalu, terutama semasa latihan musim sejuk yang pertama. Latihan musim sejuk? Ya. Latihan yang dilakukan di Laut Cina Selatan pada musim sejuk. Peserta menahan nafas mendengar penjelasan Arif. Kami berlatih sepanjang malam di laut dengan ombak setinggi 3 meter. Tak bahaya ke? Sudah tentu bahaya. Sebenarnya, ramai yang cedera. Tapi sebab teruskan adalah untuk melatih kekuatan mental agar dapat menyelesaikan misi walaupun dalam situasi ekstrem, kata Arif serius. Kerana di medan perang, situasi yang lebih sukar menanti. Emily mengangguk. Kemarin kami pun melakukan latihan sebegini. Tapi tidaklah sampai tahap itu. Setiap negara ada cara yang berbeza, kan? Tapi saya ada satu soalan, kata Emily. Seni mempertahankan diri yang awak tunjukkan tadi tu, apa namanya? Oh, yang itu. Arif berfikir sejenak. Seni tempur jarak dekat. Seni mempertahankan diri yang digunakan dalam ruang sempit. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesan maksimum dengan pergerakan minimum, Arif menjelaskan. Lebih mementingkan kepraktisan daripada teknik yang cantik. Sebab itu tadi serangan saya, kuncinya adalah untuk menjangkakan pergerakan lawan. Jangkaan? Ya. Kalau kita tahu bagaimana lawan akan menyerang terlebih dahulu, lebih mudah untuk bertindak balas. Emily kagum. Saya tak pernah fikir macam tu. Dengan pengalaman, ia akan datang secara semula jadi. Omong-omong,
Awak pernah menyertai operasi sebenar ke? Seorang peserta bertanya dengan teragak-agak. Ekspresi Arif sedikit muram. Itu sukar untuk diceritakan. Oh, maaf. Rahsia sulit, kan? Ya. Ada juga perkara begitu, Arif mengangguk. Tapi ada satu perkara yang saya boleh katakan. Apa? Ada banyak situasi yang betul-betul berbahaya. Wajah serius Arif membuat semua orang senyap. Sebab itu awak bersara, ada pelbagai sebab, Arif ragu-ragu. Ada kecederaan, ada juga hal peribadi. Kecederaan? Emily menunjukkan ekspresi risau. Sekarang dah okey. Dah sembuh, Arif tersenyum. Tapi selepas berhenti dari tentera, saya rasa kosong. Dari segi apa? Macam hilang tujuan. Arif berkata jujur. 5 tahun hanya berlatih secara ekstrem. Jadi susah nak sesuaikan diri dengan kehidupan biasa kan? Ya. Sebab itu saya mula mengembara. Nak cuba alami perkara baru. Sebagai orang biasa, bukan sebagai anggota tentera. Emily mengangguk dengan empati. Saya pun ada pengalaman serupa. Selepas bersara, saya hilang arah seketika. Emily menceritakan kisahnya. Dalam tentera, semuanya sudah ditetapkan. Bila bangun, apa nak buat? Betul kan? Bila tiba-tiba bebas, jadi keliru pula. Sebab itu awak mula kerja ni kan? Ya. Ini saja yang saya boleh buat, kata Emily. Tapi kadang-kadang saya rindu. Hari-hari yang dihabiskan bersama rakan-rakan. Saya pun sama. Arif bersimpati. Terutama kenangan saling menyokong di saat susah. Ikatan macam tu memang kekal seumur hidup, kan? Ya, kerana kita sama-sama berkongsi hidup dan mati. Peserta lain yang mendengar perbualan mereka terharu. Betul-betul hebat. Kami hormat. Awak semua dah buat perkara yang kami tak dapat bayangkan. Tidak, cuma menjalankan tugas yang diberikan saja, kata Arif dengan rendah diri. Tapi sekarang saya nak menjalani kehidupan yang berbeza. Kehidupan macam mana? Kehidupan biasa? Berinteraksi secara semula jadi dengan orang ramai. Berbual tanpa prasangka. Arif memandang Emily. Kehidupan tanpa perkara macam hari ini. Emily menunjukkan ekspresi menyesal. Saya betul-betul minta maaf. Saya terlalu dah tak apa-apa. Sebaliknya, ia menjadi pengalaman yang baik. Pengalaman yang baik? Ya. Saya dapat pastikan yang saya betul-betul dah berubah. Dari segi apa? Arif ketawa. Arif yang dulu pasti akan marah dari awal. Tapi hari ini saya dapat bersabar. Dapat cuba memahami orang lain. Itu namanya perkembangan. Emily kagum. Saya pun banyak belajar hari ini. Apa yang awak belajar? Betapa bahayanya prasangka. Dan Emily berhenti sejenak. Orang yang betul-betul kuat itu adalah orang yang rendah diri. Arif menggelengkan kepala. Saya belum kuat lagi. Masih dalam proses belajar. Sikap macam itulah yang saya rasa adalah kekuatan sebenar. Pada masa itu, seorang peserta tiba-tiba mula menepuk tangan. Betul-betul menyentuh hati. Peserta lain turut menepuk tangan. Hari ini kami betul-betul banyak belajar. Kami pun kena buang prasangka, kan? Arif dan Emily saling tersenyum. Tiada lagi permusuhan antara mereka. Sebaliknya, rasa saling memahami dan menghormati telah tumbuh. Tetapi kisah ini belum berakhir. Balasan terakhir masih ada. Afghanistan, balasan takdir. Suasana ceria menyelubungi. Tiba-tiba Arif membuka mulut dengan tenang. Sebenarnya, ada satu lagi perkara yang saya ingin beritahu. Semua pandangan tertumpu semula kepada Arif. Apa? Emily bertanya dengan hairan. Arif ragu-ragu sejenak. Kemudian akhirnya berkata seolah-olah sudah membuat keputusan. Saya sebenarnya tidak datang ke sini secara kebetulan. Emily menunjukkan ekspresi terkejut. Apa maksud awak? Sebenarnya, saya sudah tahu tentang awak, Cik Emily, sebelum ini. Semua orang terkejut. Dah tahu? Ya. Dan saya sengaja datang ke sini. Muka Emily menjadi pucat. Sengaja? Kenapa? Arif mengeluh panjang. Kisah yang panjang dan rumit. Ceritakan. Saya berhak untuk tahu. Emily berkata serius. Arif mengangguk. Ingat tak saya cakap saya bersara sebab cedera? Saya akan cerita macam mana saya dapat kecederaan itu. Ekspresi Arif menjadi gelap. 2 tahun lalu, di Afghanistan. Afghanistan? Ya. Tentera Malaysia juga terlibat dalam aktiviti antarabangsa. Arif menerangkan perlahan-lahan, ketika itu, kami menyertai operasi bersama dengan tentera British.
Ekspresi Emily semakin tegang. Mungkinkah? Ya. Betul-betul unit awak. Emily menutup mulutnya dengan tangan. Tak mungkin. Ingat tak, operasi menyelamat tebusan di kawasan pergunungan, mata Emily bergetar. Waktu itu, saya adalah anggota tentera Malaysia yang menyertai operasi itu. Itu adalah saat kebenaran mengejutkan terbongkar. Mustahil, Emily menggumam. Di antara anggota tentera Malaysia waktu itu, awak? Ya, itu saya, Arif mengangguk, tapi awak nampaknya tak ingat. Tidak, saya ingat. Suara Emily bergetar. Waktu itu, seorang anggota tentera Malaysia cedera. Betul, itu saya, Arif mengakui. Tapi kenapa berpura-pura tak ingat? Saya tidak berpura-pura. Awak saja yang tak ingat. Apa maksud awak? Cuba ingat kembali situasi waktu itu dengan tepat, Arif berkata. Emily teringat kembali hari itu. Operasi menyelamat tebusan, kawasan pergunungan yang curam, dan... tiba-tiba ingatan itu kembali. Waktu itu, seorang anggota tentera Malaysia. Saya mengabaikan anggota itu. Muka Emily semakin pucat. Sebelum operasi bermula, awak cakap saya kecil, kurus. Ingat? Arif berkata bersahaja. Saya waktu itu adalah yang paling kecil di antara anggota tentera Malaysia. Awak cakap awak tak percaya saya. Emily bergetar. Dan awak siap cakap bahagian yang berbahaya tu, tentera British akan uruskan. Emily tunduk, tapi akhirnya apa yang berlaku? Awak menyelamatkan nyawa saya. Emily berkata dengan susah payah. Apabila saya diserang hendak musuh, ya, saya ditembak ketika cuba menyelamatkan awak, Arif berkata dengan tenang. Anggota tentera Malaysia kecil yang awak abaikan itu, menyelamatkan nyawa awak dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Air mata mengalir deras dari mata Emily. Kenapa awak boleh buat macam tu? Kenapa? Walaupun saya sangat mengabaikan awak. Itu adalah tugas seorang anggota tentera, Arif menjawab ringkas. Menyelamatkan rakan seperjuangan. Saya tidak peduli apa yang awak fikirkan tentang saya. Awak adalah rakan seperjuangan saya. Emily tidak dapat meneruskan kata-kata. Tapi kenapa? Kenapa awak tak cakap apa-apa sampai sekarang? Pada mulanya saya betul-betul fikir awak tak ingat, Arif menjelaskan. Tapi melihat awak terus mengabaikan saya fikir awak tak berubah. Tak berubah? Ya. Memandang rendah orang Malaysia sama seperti 2 tahun lalu. Emily terkejut. Jadi saya nak uji awak. Uji? Sama ada awak betul-betul orang yang boleh berubah atau tidak. Arif membuka hati. Sama ada awak cuma orang yang terperangkap dalam prasangka. Atau orang yang dapat menyedari kesilapan. Emily memandang Arif. Jadi awak sengaja berpura-pura lemah. Ya. Dan saya memerhatikan bagaimana awak bertindak balas. Macam mana hasilnya? Emily bertanya, suaranya bergetar. Arif berfikir sejenak. Pada awalnya, saya kecewa. Fikir awak tak berubah. Tapi sekarang saya rasa berbeza. Betul ke? Ya. Awak adalah orang yang boleh mengakui kesilapan. Dan orang yang boleh memohon maaf dengan ikhlas. Saya betul-betul teruk. Emily mengeluh. 2 kali kesilapan yang sama. Tapi kali ini awak dah sedar, kan? Terlalu lambat. Tak lambat. Yang penting awak dah sedar, Arif menenangkan Emily. Tapi ada satu lagi yang saya ingin sampaikan. Ada lagi? Emily berasa cemas. Terima kasih kepada awak, saya dapat hidup. Itu sesuatu yang semula jadi. Tidak, bukan semula jadi, Arif menggelengkan kepala. Cuba fikirkan situasi waktu itu. Awak sendiri dalam bahaya, tapi datang untuk bantu saya. Itu adalah tindakan seorang rakan seperjuangan. Sebab itu, saya sentiasa berterima kasih. Emily terkejut. Terima kasih, walaupun saya mengabaikan awak. Tindakan lebih penting daripada kata-kata. Awak tidak meninggalkan rakan seperjuangan di saat genting, Arif berkata. Itulah diri awak yang sebenar. Emily menyeka air matanya. Saya betul-betul malu. Tak perlu malu. Kenapa awak boleh cakap macam tu? Setiap orang ada prasangka. Yang penting adalah menyedari dan memperbetulkannya. Emily mengangkat mukanya. Awak betul-betul orang yang hebat. Tidak, saya pun tak sempurna. Tapi awak boleh memaafkan. Bukan memaafkan, tapi memahami, Arif membetulkan. Memahami kenapa awak ada prasangka macam tu. Macam mana awak boleh faham?
Sebab saya pun dulu pernah memandang rendah orang lain, Arif berkata jujur. Orang yang saya rasa lemah. Betul ke? Ya. Saya jadi kuat dan sombong. Tapi lama-kelamaan saya sadar. Apa? Bahwa manusia yang betul-betul kuat adalah manusia yang membantu yang lemah. Semua orang terharu mendengar kata-kata Arif. Jadi sekarang saya cuba memahami orang lain. Saya pun nak hidup macam tu. Emily berkata dengan ikhlas. Awak boleh. Awak orang yang baik. Kenapa awak boleh yakin macam tu? Waktu tu awak bantu saya, walaupun awak mengabaikan saya, Arif tersenyum. Itulah diri awak yang sebenar. Emily akhirnya kembali tersenyum. Terima kasih. Betul-betul. Sama-sama. Terima kasih kerana menyelamatkan nyawa saya dan memberi saya peluang untuk berubah hari ini. Mereka berdua saling tersenyum. Kini ada pemahaman dan rasa hormat yang sejati antara mereka. Tetapi kisah ini tidak berakhir di sini. Balasan terakhir masih ada. Satu malam atau persahabatan sejati. Saat detik-detik mengharukan itu berlalu, tiba-tiba Emily teringat sesuatu. Sekejap. Ya, Arif menunjukkan ekspresi hairan. Kalau begitu, alasan sebenar awak datang ke sini. Bukan untuk membalas dendam kepada saya? Soalan Emily membuat semua orang tegang. Arif berfikir sejenak. Membalas dendam? Ya, saya mengabaikan awak. Jadi wajarlah kalau awak fikir begitu. Tapi itu bukan tujuan saya. Kalau begitu, apa tujuannya? Sebenarnya Arif ragu-ragu sejenak. Saya nak belajar. Belajar bagaimana untuk mengubah orang yang berprasangka. Jawapan Arif mengejutkan Emily. Awak guna saya sebagai bahan eksperimen? Tidak, bukan begitu, Arif tergesa-gesa menjelaskan. Saya pasti akan berdepan dengan banyak situasi seperti ini di masa hadapan. Saya nak tahu bagaimana untuk menanganinya. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan adalah cara yang saya pelajari dalam tentera. Tapi sekarang, saya nak belajar cara yang berbeza. Emily mengangguk tanda faham. Jadi awak bersabar dan menunggu. Sampai saya sedar sendiri. Ya, kalau saya tak berubah sampai akhir, waktu tu awak akan menyerah kalah. Tak boleh paksa orang berubah. Mujurlah tidak begitu, kan? Emily menunjukkan ekspresi lega. Ya. Awak adalah orang yang boleh berubah. Pada masa itu, Emily tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius. Encik Arif. Ya? Saya ada satu cadangan. Apa? Nak kerja bersama di sini? Cadangan Emily yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Kerja bersama? Ya. Kami perlukan orang seperti awak. Emily berkata dengan penuh semangat. Awak ada kebolehan sebenar. Boleh mengajar orang. Dan yang paling penting, awak boleh berinteraksi dengan orang tanpa prasangka. Orang dari pelbagai negara datang ke sini. Tapi kadang-kadang perbezaan budaya atau prasangka menyebabkan konflik. Saya rasa awak boleh menyelesaikan masalah macam tu. Arif berfikir sejenak. Saya akan pertimbangkan. Betul ke? Ya. Tapi saya ada syarat. Apa? Jangan layan saya secara istimewa sebab saya orang Malaysia. Layan saya sebagai rakan sekerja biasa saja. Sudah tentu. Emily ketawa ceria. Dan satu lagi, lepas ni, sesiapa pun yang datang, jangan menilai orang berdasarkan penampilan luar. Ya, saya janji. Emily berjanji dengan ikhlas. Pada masa itu, peserta lain mula menepuk tangan. Betul-betul keputusan yang hebat. Kami sokong. Suasana ceria menyelubungi. Tapi, ada satu soalan, kata seorang peserta. Apa pengajaran yang kami dapat hari ini? Arif berfikir sejenak. Kami belajar betapa bahayanya prasangka. Dan bahawa orang yang betul-betul kuat itu tidak menunjukkannya di permukaan. Emily menambah. Saya belajar kekuatan pemaafan. Kalau Encik Arif tak maafkan saya takkan dapat peluang untuk berubah. Semua orang mengangguk. Dan yang paling penting, kata Arif, manusia boleh berubah pada bila-bila masa. Jika kita bersabar dan menunggu. Kata-kata Arif mengharukan semua orang. Hari ini kami betul-betul banyak belajar. Saya pun akan mula melihat orang dengan pandangan yang berbeza. Pada masa itu, Emily tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, ya, tadi ada satu lagi syarat pertarungan kan? Semua orang akhirnya teringat. Syarat temankan satu malam. Ya, syarat itu, Emily memandang Arif. Macam mana ni? Arif ketawa. Saya ada idea yang bagus. Apa? Sebagai gantinya, nak jadi kawan tak? Kawan sejati.
Cadangan Arif membuat Emily ketawa ceria. Itu lebih baik. Kalau begitu, jabat tangan. Arif menghulurkan tangan. Ya, Emily menyambut tangan itu. Lepas ni, kawan. Sama-sama kawan, mereka berdua berjabat tangan. Beberapa bulan kemudian, Arif betul-betul mula bekerja di pusat latihan itu. Bersama Emily, mereka membina pusat latihan yang bebas daripada prasangka, sambil mengajar orang dari pelbagai negara. Kadang-kadang, ada juga perkara seperti hari itu. Seseorang memandang rendah orang lain atau mempunyai prasangka. Tetapi Arif dan Emily bersabar pada masa itu juga. Dan melalui dialog, mereka membantu orang ramai untuk berubah. Ramai orang mendapat pengajaran sejati di tempat itu. Untuk tidak menilai orang berdasarkan penampilan atau kewarganegaraan. Apa itu kekuatan sejati? Dan kekuatan pemaafan dan pemahaman. Suatu hari Emily bertanya kepada Arif, "Awak menyesal tak? Maafkan saya hari itu." Arif ketawa dan menjawab, "Sama sekali tidak. Sebaliknya, saya berterima kasih. Kenapa? Sebab saya pun banyak belajar daripada awak. Cara untuk menjadi manusia yang betul-betul kuat." Emily mengerutkan kening. Apa itu? Menjadi manusia yang boleh mengubah orang lain. Mendengar kata-kata Arif, Emily tersenyum ceria. Jadi kita berdua dah jadi kuat, kan? Ya, kita sama-sama jadi kuat. Mereka berdua tersenyum, memandang ke arah pelatih baru, orang dari pelbagai negara. Tetapi mereka tidak risau lagi, kerana mereka sudah bersedia untuk menyambut semua orang tanpa pandangan prasangka. Dan mereka tahu, kekuatan sejati itu bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi memahami dan mengubah orang lain. Harap kisah hari ini menjadi pengajaran kecil buat anda semua. Jika kita semua dapat melihat dunia tanpa prasangka, dunia pasti akan menjadi tempat yang lebih indah. Apa pendapat anda?